Mesyuarat Kabinet semalam telah memutuskan untuk mewujudkan jatuhan kuasa khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan perintah kawalan pergerakan yang melibatkan 19 kementerian, 19 menteri, KSN, MKN, IGP, PAT, AG, KSU kementerian-kementerian. Dan tujuan jawatan kuasa yang dibentuk ini adalah untuk menyelaraskan peranan dan tindakan daripada kesemua kementerian-kementerian yang mempunyai kaitan dengan COVID-19. Kita telah pun mengadakan mesyuarat sebanyak 2 kali, iaitu semalam dan hari ini, dan mesyuarat ini akan berterusan sehingga ke 31 Mac, iaitu hari terakhir kawalan ataupun sekatan pergerakan yang telah pun diumumkan oleh pihak kerajaan. Antara perkara-perkara yang kita bincangkan adalah hari ini misalnya adalah laporan daripada pihak polis, mengenai tindakan-tindakan pihak polis bagi mengawal pergerakan rakyat kita sama ada di bandar, termasuk juga di luar bandar dan sebagainya. Saya harap rakyat mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan. Tujuan perintah ini bukan untuk menyusahkan rakyat, tetapi tujuannya adalah untuk menjaga kesihatan dan juga menjaga nyawa rakyat. Ya, kalau kita lihat daripada laporan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan, setiap hari kes-kes baru bertambah. Setiap hari ada pertambahan kes. Walaupun kita berdoa bahawa tidak ada lagi kematian, tetapi sudah ada 2 kematian yang dilaporkan. Dan dipahamkan oleh Kementerian Kesihatan bahawa kes COVID ini mungkin akan terus meningkat. Jadi sebab itulah pihak kerajaan memperkenalkan larangan ini supaya bagi menjaga dan menjaga keselamatan rakyat kita. Jadi sebab itulah kita sangat berharap supaya rakyat sentiasa berada di dalam rumah supaya boleh mengelakkan daripada dijangkiti ataupun menjangkiti pihak lain. Sebab itulah kita harap supaya kita mendisiplinkan diri kita sendiri untuk mengawal dan juga menjaga kepentingan kita sendiri. Walau bagaimanapun, daripada laporan yang diberikan, setakat semalam hanya 60% saja pematuhan. Sebab itulah pihak polis telah menggerakkan anggota mereka untuk mengawal keadaan dengan mengadakan sekatan-sekatan jalan raya, dan setakat semalam sebanyak 504 sekatan jalan raya telah pun dilaksanakan di seluruh negara. 6,135 kenderaan telah pun diperiksa, dan setakat hari ini pihak polis mengambil tindakan yang berhemah, iaitu menasihati sahaja. Dan saya percaya kalau pematuhan ini masih tidak meningkat, saya percaya akhirnya pihak polis terpaksa menggunakan undang-undang, ya, dan mengenakan tindakan yang lebih tegas lagi. Jadi saya rasa perkara ini mungkin tidak perlu dilakukan kalau pematuhannya meningkat daripada masa ke semasa. Pihak polis juga telah pun mengarahkan semua ketua-ketua polis daerah untuk bertindak, tetapi peringkat awal ini adalah untuk mengadakan pengumuman supaya semua berada di rumah dan juga mengadakan hebahan-hebahan. Semalam kita ditunjukkan video oleh pihak polis tadi bahawa hebahan-hebahan dan pengumuman-pengumuman telah pun dilaksanakan di seluruh negara. Begitu juga dengan jabatan-jabatan penerangan juga mengadakan hebahan-hebahan untuk mengingatkan masyarakat tentang perlunya berada di rumah dan sebagainya. Walaupun kita walaupun pihak kerajaan membenarkan rakyat untuk keluar membeli barang keperluan, saya harap cuba
distancekan ataupun jarakkan diri apabila berada di kawasan-kawasan ramai, seperti jika membeli ikan di pasar dan sebagainya, jika membeli barang makanan dan sebagainya, cuba menjarakkan diri dan kalau boleh mengurangkan membawa keluarga. Saya diminta oleh Kementerian Kesihatan misalnya memaklumkan jangan bawa anak-anak kecil apabila kita keluar untuk membeli belah dan sebagainya. Ya, jadi kita sendiri mesti cuba mengelakkan kejadian yang buruk untuk berlaku terhadap diri kita sendiri. Selain daripada itu, saya faham ada kebimbangan terhadap kumpulan kumpulan tabligh yang masih lagi tidak dikesan, seramai 4,000 lagi yang tidak dikesan. Pihak polis telah pun membuat keputusan untuk mereka sendiri mengesan kumpulan tabligh yang masih belum tampil untuk membuat saringan dan sebagainya. Dan saya juga meminta kepada kumpulan tabligh yang belum dikesan ini supaya datang sendiri ke pusat-pusat kesihatan untuk membuat pemeriksaan dan sebagainya tanpa perlu dicari oleh pihak polis dan sebagainya. Rakyat juga bimbang tentang kumpulan tabligh di Indonesia, ya, dan didapati kita dilaporkan terdapat 89 rakyat Malaysia yang terlibat di dalam perhimpunan tabligh di Indonesia tersebut. Kita telah pun membuat keputusan, jawatankuasa membuat keputusan bahawa semua kumpulan tabligh yang berada di Indonesia tersebut apabila pulang akan dikuarantinkan. Ya. Dan kita juga berbincang tadi mengenai cadangan kita untuk mengambil tindakan termasuk kuarantin kepada rakyat Malaysia yang berada di luar negeri dan pulang ke Malaysia. Walaupun kita akan membincangkan secara detail besok apabila pihak immigration memberikan jumlah rakyat Malaysia yang berada di luar negara dan akan pulang ke Malaysia bila-bila masa saja. Kita akan mengambil keputusan selepas itu. Saya ingin memaklumkan bahawa rakyat tidak perlu panik untuk membeli belah kerana premis-premis yang menjual barang-barang keperluan dibuka seperti biasa. Jadi tidak perlu panik untuk pergi membeli dengan pembelian yang pukal, yang banyak dan sebagainya kerana mereka masih boleh untuk membeli barang-barang keperluan mereka. Dan saya dimaklumkan oleh Menteri Pertanian dan dimaklumkan juga oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna bahawa keperluan makanan mencukupi. Daripada Kementerian Pertanian telah pun berjumpa, telah pun bertemu dengan pengeluar-pengeluar makanan termasuk beras, sayur-sayuran dan sebagainya, dan dimaklumkan bahawa keperluan makanan adalah mencukupi. Jadi tidak perlu panik. Dan begitu juga dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah pun memeriksa premis-premis yang menjual produk makanan dan keperluan-keperluan lain bahawa semua makanan adalah mencukupi. Jadi tidak perlu panik untuk keluar berebut-rebut untuk membeli makanan dan sebagainya. Dan isu seterusnya yang membimbangkan adalah isu mengenai pekerja kita di Malaysia yang bekerja di Singapura. Rakyat kita di Malaysia yang bekerja di Singapura. Kita telah pun berhubung dan berbincang. Perdana Menteri kita telah berbincang dengan Perdana Menteri Singapura. Saya berbincang dengan Menteri Pertahanan Singapura. Menteri Kanan Datuk Seri Azmin dah pun berbincang dengan pihak Kementerian Luar dan juga Menteri Ekonomi Singapura bahawa kita sedang berunding dan kita telah pun mencadangkan supaya pekerja kita seramai hampir 300,000 tersebut dibenarkan meneruskan pekerjaan di Singapura dengan syarat Singapura menyediakan tempat tinggal untuk mereka. Jadi perkara ini sedang dalam perbincangan. InsyaAllah kita akan umumkan
dalam masa yang terdekat ini mengenai pekerja-pekerja kita yang sedang bekerja di Singapura. Dan kita tahu dalam satu hari semalam banyak kekeliruan yang timbul. Jadi kita telah pun memutuskan tadi bahawa selain daripada Majlis Keselamatan Negara yang mempunyai hotline, semua kementerian diminta untuk membuka hotline masing-masing supaya apa saja isu yang berkaitan dengan kementerian boleh ditujukan kepada kementerian-kementerian yang berkaitan supaya jawapannya lebih jelas kerana kementerian tersebut lebih tahu tentang kementerian masing-masing. Jadi kita akan membuat haibahan mengenai nombor hotline bagi setiap kementerian. Ada apa lagi? Okey? Ada boleh? Okey, jadi saya rasa setakat itu hari ini, ya. Dan satu lagi saya nak tekankan supaya majoriti rakyat kita, walaupun banyak lagi belum gunakan online untuk setiap urusan. Ya, saya tahu ada komplain mengatakan bahawa SIM card, top up card sudah habis, tak boleh nak pergi ke bandar untuk beli, nak tambah top up dan sebagainya. Kita sarankan menggunakan online, ya. Jadi setiap urusan digalakkan menggunakan online kerana kita cuba sedaya upaya mengalahkan diri daripada mempunyai hubungan social contact ataupun hubungan yang rapat di antara antara kita dan pihak-pihak lain. Saya juga nak maklumkan tentang PT-PTN. PT-PTN telah pun bersetuju untuk menangguhkan, ya, akan menangguhkan dari segi pembayaran. Walaupun boleh hubungi Kementerian Pengajian Tinggi untuk mendapatkan maklumat yang lebih detail lagi. Jadi saya kira setakat itu hari ini, insya-Allah setiap hari pukul 12 setiap hari kita akan membuat PC untuk memberikan maklumat terkini. Dan petang pukul 3 Menteri Kesihatan akan membuatkan PC mengenai status terkini COVID-19 ini. Jadi suka sekali saya jelaskan bahawa kerajaan sentiasa mengambil tindakan dan pemantauan setiap masa, bukan setiap hari, tetapi setiap saat, setiap minit, setiap jam, semuanya dipantau. Dan kita semua bagi pihak menteri, setiap hari kita akan berjumpa, bermakna menteri-menteri juga tidak alpa dari segi apa yang berlaku pada hari ini. Setiap kementerian akan melaporkan di dalam mesyuarat khas menteri-menteri ini setiap pagi. Jadi bermakna jika ada tuduhan yang mengatakan menteri langsung tidak mengambil tahu tentang perkara ini, ianya adalah satu perkara yang merupakan satu fitnah. Ianya kerana kita lihat setiap menteri setiap hari akan memberikan laporan terkini mengenai tindakan kementerian masing-masing di dalam isu COVID-19 ini. Okey, terima kasih.